Okey. Kita start Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita start yang hari tu punya. Okay, kita start soalan nombor 13. Ramalan 1 soalan nombor 13. Okey, ramalan 1 soalan 13. Okey, tengok soalan 13 tu. Ramalan 1. Okay, rajah sebelah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Okay, tengok bekas tu. Berapa tu isi padu dia tu? Berapa liter tu? Berapa liter tu? Nampak tak? 1.5. Siapa boleh jawab? Berapa tu? Okay, cuba tengok tu silinder tu. Kalau awak tengok sini, dia naik tengok. Berapa senggatan dia? Kita panggil senggatan Ni. 1, 2, 3, 4. Kan? 4. Maknanya kena bahagi 4. Awak kena tahulah satu liter bersamaan dengan 1000. Kan? 1000 mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi maknanya sini 1000 mililiter bahagikan dengan 4. Dapatlah dia naik berapa, setiap senggatan tu naik berapa. Kan? Okey, cuba bagi 4 berapa? Bagi 4. 1000 bagi 4 berapa? Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Okay, 1000 bagi 4. Ni tak boleh, ni 2. Itu lah. 8. 4, 2, 8. Tak ada respon. Okay, daya sebab dia tak tahu. 250 mililiter. 250 mililiter. Okay, siapa yang cikgu nak, kalau awak nak belajar ni, pergilah duduk dalam bilik. Ni cikgu dengar bising lah, apalah. Kan? Pergi cari kat bilik, duduk kat bilik. Jangan duduk kat ramai-ramai. Jadi 250 ml. Mana setiap dia naik tu senggatan tu 250 mililiter. Jadi kalau awak tengok di sini, kalau awak tengok di sini, air tu menunjukkan dekat senggatan yang berapa? 1, 2. Jadi senggatan yang kedua. Senggatan kedua maknanya 250 tambah 250 lagi. Jadi berapa? 500. Jadi maknanya di sini dia punya ni adalah 1.5 liter. Okey, ataupun 1500 mililiter. Baik. Ini cara baca dulu tak jawab lagi ni. Baru kita jawab soalan. Okey, tengok soalan A. Okey, air di dalam bekas itu dituang ke dalam 4 buah gelas. Okey, air ke dalam bekas itu dituang ke dalam bekas. Di dalam bekas air dalam bekas itu dituang ke dalam 4 buah gelas. Okey. Tengok. Ni maklumat penting ni. Okey, dituang ke dalam 4 buah gelas. Okey. Isi padu air di dalam gelas pertama ialah 750 ml. Okey, isi padu air di dalam gelas pertama. Gelas pertama adalah 750 ml. Gelas kedua, ketiga dan keempat pula punya isi padu yang sama. Itu jumlah isi padu dalam mililiter air dalam gelas pertama dan keempat. Dia nak
Dia nak awak tambah isi padu air gelas pertama dan isi padu air yang gelas keempat. Okey, kita kena cari satu-satu ni. Okey, maklumat yang diberi adalah dia dah beri kepada awak gelas pertama 750 ml. Jadi awak tolak siap-siap 750 ml, barulah awak bahagi dengan 3 lagi gelas. Faham? Bahagi dengan 3 lagi gelas. Okey, sebab apa dia kata gelas kedua, ketiga dan keempat tu sama. Jadi awak bahagi dengan gelas yang ketiga, 3 gelas saja. Jadi cikgu lukis kat sini supaya awak faham. Okey, maknanya ni gelas. Okey, ada 4 gelas. Kan? Sorry. Okey. Katakanlah ada 4 gelas. Okey. Okay. Gelas, ada 4 gelas. Ada 4 gelas. Okey, gelas yang pertama ni ni gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat. Okey, ada 4 gelas. Faham? Jadi gelas pertama ni awal-awal dia dah letak 750 ml. Faham? Okey, gelas pertama saja. Gelas yang kedua, ketiga, keempat tak tahu. Tapi dia cakap dia letak sama. Maknanya sama. Okey. Maknanya isi padu yang sama. Sama. Faham? 3 sama. Korang ni banyak drama lah. Guru belajar drama pula banyak kat rumah tu. Dengar betul-betul. Okey. Jadi 3 ni sama. Okey. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni isi padu yang sama. Yang ni je tak sama. Yang ni je tak sama. Yang ni tak sama. Jadi yang ni kena tolak siap-siap 750. Faham ke tidak? Barulah awak bagi 3. Jadi sini nak jawab dia adalah ambil balik tadi. Ambil balik yang ni. Sebabkan dia nak dalam mililiter, awak tolak. Awak ambil dalam mililiter terus. 1500 mililiter tolak dengan 750. Tolak. Berapa? Sifar tolak sifar? Berapa? Sifar. Sifar tolak 5? Tak boleh. Sekejap. 4. Okey, ni 4. 10 tolak 5 berapa? Ni 14 dulu lah. 14 tolak 7 berapa? 7. Jadi jawapan dia 700. Belum jawapan lagi Jadi tinggal lagi 750 ml. Okey. Jadi yang 750 ml ni lah awak kena bahagikan dengan 3. Faham? 750 ml ni lah. Yang baki tu baru awak kena bahagi dengan 3. Sebabkan tak muat nak buat sana, cikgu buat sini Okey. 750 bagi dengan 3. Bagi 3 yang ni 3. 1, 2, 3. Kan? Okey, buat macam biasa. 3 darab berapa 7? Ambil balik 5 hampir. Berapa? 3 darab berapa? Dah, cepat jawab. 3 darab berapa 7 ada ke tak? Tak ada, ambil balik hampir. Berapa? 3 darab berapa? 3 darab berapa 7? Ambil balik hampir, 3 darab berapa? 6 tu darab berapa? 3 darab berapa 6? Sebutlah betul-betul. Aduh.
Yang sini. Mai apa tu? Dengar betul-betul cikgu cakap ni. 3 dah berapa 6 tu? Sebutlah betul-betul korang ni. Aduh. 6 lah. 3 dah 2, 6. Tolak jadi 1. Kan? Turun. 5 jadi 15. Cari lagi. 3 dah berapa 15? Ya? 3 dah berapa 15? 5. 3 5 15. Jadi tolak. Titik-titik. Turun sifar. 3 dah sifar lah. Sifar. Okay, dapatlah 250 ml. Jadi setiap ni adalah 250 ml. Boleh tulis sini. Okay. 250 ml. Ni pun sama. 250 ml. Ni pun sama. 250 ml. Okey. Tu tak habis lagi tu. Berbalik kepada soalan dia tadi. Dia tanya. Ni. Hitung jumlah isi padu. Dia tanya ni. Dalam ml. Air di dalam gelas pertama. Dan gelas keempat. Baik. Jadi awak kena tambahlah. Hitung jumlah tu maknanya tambah. Jadi ambil balik gelas pertama tadi berapa? Gelas pertama tadi yang ni. Gelas pertama yang ni. 750. Jadi ambil 750. Tambah dengan gelas keempat. Gelas keempat berapa? Ni gelas keempat ni. Kan? 250. Dia sama. Tambah 250. Tambah. Berapa dapat? ml. Sifar ni tambah jadi 5 tambah 5. Berapa? 5 tambah 5. Orang nak jawab pun lambat. Okey, ni 7 tambah 2 tambah 1. 10. Jadi jawapan dia 1000. Jawapan dia 1000 ml. Itulah jawapan dia. 3 markah. Logik lah 3 markah. Okey, seterusnya. Soalan bawah tu B. Soalan B. Okey, macam biasa soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, baca dan faham dulu Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, baca dan faham. Lepas tu awak cari maklumat penting dia. Kan? MP, maklumat penting, gariskan maklumat penting ataupun awak keluarkan maklumat penting tu. Okey, yang ketiga barulah awak tentukan operasi, TOP. Tentukan operasi apa nak guna, buat ayat matematik. Barulah awak selesaikan. Dan boleh semak semula lah sekali. Kan? Okay, baca tu B tu. Air di dalam gelas kedua dituangkan secara sama rata ke dalam 10 buah bika. Air dalam gelas kedua Okay, ini maklumat air dalam gelas kedua. Gelas kedua dituangkan secara sama banyak ke dalam 10 buah bika. 10 buah bika. Banyak. Kan? Lukiskan aras air di dalam bika itu pada rajah di bawah. Disuruh lukis. Okey, jadi kita tahulah gelas kedua berapa. Gelas kedua mana gelas kedua? Ni gelas kedua ni. Kan? Ni gelas kedua ni. Berapa tu? Berapa isi pada air? 250. 250 kan? Jadi gelas kedua 250. Okey, 250. Lepas tu dia kata apa? Dia kata dituangkan secara sama banyak ke dalam 10 buah bika. Jadi, dituangkan secara banyak ke dalam 10 buah bika. Ni dituangkan secara banyak tu maknanya bahagilah. Bahagi berapa? Bahagi 10. Kan? Bahagi 10. Jadi bahagi 10 ni bila cikgu dah ajar gitu. Bahagi 10 ni awak tak perlu buat bentuk lazim. Kan? Awak potong saja. Boleh potong atau boleh gerakkan titik. Cuba awak tengok di sini, awak boleh potong je. Bagi 10 maknanya ni maknanya dia jadi macam ni. 250 bahagi 10. Mana awak boleh potong tu sifar ni. Potong.
Bila potong-potong ni satu bawah satu ni dia tak kira lah. Dia akan jadi berapa? 25. Jadi jawapan dia 25 ml. Jadi 25 mililiter. Kan? Setiap 10 bekas tu bila bagi pada 10 bekas, 10 bika tu, setiap bika ada dapat 25 mililiter. Jadi, tak adalah mana 25 kat sini? Mana 25? Cuba tengok dia naik 10, 20, 30, 40, 50. Jadi yang ni dia naik 10, 10, 10 kan? Bila dia naik 10, 10, awak tengoklah. Bila naik 10, 10, satu senggatan 10, satu senggatan 10, yang tengah-tengah tu, tengah-tengah ni, mestilah 5. Antara sifar, antara bawah dengan ni 5. Dia 5. Kan? Jadi 10 ni kan, 5, 10, lepas tu ni 15. 20, mana ni? Ini 25. Kan? 30. Jadi dia nak 25. 25 kat sini ya. Tengah-tengah ni. Faham? 25 ni kat tengah-tengah ni. Antara 20 dengan 30 tu 25. Faham? Antara 20 dengan 30 itulah 25. Jadi aras air dia tu, aras air dia dalam bekat pada darjah itu, pada darjah di bawah ni, ni. Tengah-tengah antara 20 dengan 30, 25. Bolehlah warna. Nak lorek ke ataupun nak buat macam ni ke. Buat air. Ini jawapan dia. Okey, dapat 2 markah sebab ada pengiraan Dapat 2 markah sebab ada pengiraan. Betul ke tak? Betul tanda right. Salah buat penggelan. Okey. Soalan seterusnya boleh? Boleh soalan seterusnya? Boleh. Okey, kita pergi soalan nombor 14 ni. Okey ni, ni apa ni orang panggil ni? Carta apa ni? Dipanggil apa ni? Kita belajar 3. Carta pai, carta palang ni apa benda dia panggil? Dia bawa tajuk data. Pengurusan data. Siapa tahu ni? Ni apa ni orang panggil ni? Carta apa ni? Dia ada 3. Antaranya carta pai. Lepas tu carta palang. Ni apa orang panggil? Bermula dengan huruf P. Tak ingat lah. Kan dia ada gambar-gambar. Tu panggil apa? Jadual ni. Dia gambar-gambar. Ni gambar panggil apa? Gambar. Bahasa Inggeris panggil apa gambar ni? Bahasa Inggeris panggil apa gambar? Picture. Kan? Jadi ni piktograf lah. Kan? Graf bergambar. Matematik dia panggil apa? Piktograf. Graf bergambar maknanya. Piktograf. Tak ingat lah. Baru ajar itu. Okey, baca tu Raja 12 menunjukkan markah. Okey, Raja 12 menunjukkan markah yang dibuat oleh 3 orang murid. Ada 3 orang murid. 3 orang murid dalam kuis. Okey, jadi highlightkan 3 orang murid tu. Okey, jadi kita tengok tu Amran. Jadi ada Amran. Okey, ada 2 buku. Tapi kita tak tahu lagi satu buku ni mewakili berapa markah Joti tak ada. Yang Joti ni dia tidak ditunjukkan Yang Yi ada 4 buku. Jadi kita tengok ni petunjuk dia. Petunjuk. Okey, satu buku ni. Okey, satu buku mewakili 20 markah. Ni satu buku ni mewakili 20 markah. Jadi kita boleh buat siap-siap kat sini. Kalau Amran ni 2 buku mana berapa markah dia? 2 buku mana berapa markah tu? 20 tambah 20 jadi berapa? 20. Jadi berapa? Sebab satu buku 20. 40? 40 markah ni. Kan? Yang Yi
20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Jadi berapa puluh? 80. Kan? Joti tak tahu lagi. Kan? Dia kosongkan. Kita tengok Okey. Baru kita baca kat bawah tu. Markah yang I, kan? Markah yang I kurang 20 markah daripada Joti. Baru kita tahu. Markah yang I kurang 20 markah daripada markah Joti. Hitung markah Joti. Macam mana tu? Markah yang I ni 20 markah. Kurang 20 markah daripada Joti. Maknanya apa? Maknanya markah Joti ni lagi banyak lah pada yang I, betul tak? Markah Joti ni lagi banyak daripada markah yang I. Sebab dia kata apa? Markah yang I ni kurang 20 markah daripada Joti. Jadi, walaupun yang I ni dapat 80, tapi sebenarnya markah dia ni kurang 20 markah berbanding dengan Joti. Jadi, markah Joti tu apa? Okey, ni buat. Markah Joti. Joti maknanya, bila dia kata markah yang I tu kurang 20, maknanya Joti tu lebih. Jadi, ambil 280 tadi, kan? 80 markah tadi tambah dengan 20. Nak tahu Joti punya. Berapa markah Joti? 80 tambah 20 berapa? 100 lah markahnya. 100 markah. Kan? Jadi kita boleh buat buku sini. Kalau 100 markah maknanya berapa buku? 5 buku. Betul tak? 5 buku. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Mungkin macam tu je apa. Okey, habis pula hitung purata markah antara Joti dan Amran. Hitung purata antara markah Joti dan Amran. Okey, purata ni ingat. Dia macam min juga. Tapi selalunya purata ni dia disebut penggunaan purata ni bila melibatkan data yang senang. Data yang mudah ni kita panggil purata. Kalau data yang banyak dia kita panggil min Okey, purata ni senang lah. Purata ni macam mana? Awak tambah semua markah, bahagi dengan berapa orang? Ada 3 orang. Jadi bagi 3 orang. Jadi maknanya senang. Kita dah tahu dah. Okey, markah Joti berapa tadi? 100. Kan? Jadi ambil daripada markah Amran tambah markah Joti tambah markah yang I. Jadi dia akan jadi 40 tambah 100 tambah dengan 80 bahagi dengan berapa? Ada berapa orang? Ada 3. Okey, bagi 3. Kan? Jadi tambah dulu semua ni. 40 tambah 100 berapa? 40 tambah 100 berapa? 140. 140 tambah 80 berapa? 200 berapa? 220 pandai. Okey, 220 bagi 3. Kan? Boleh potong-potong je tu. Tak kerti potong kita buat bentuk lazim. Buat sini bentuk lazim. Kan? 220 bagi 3. Okey, 32 tak boleh ambil 22. 3 nak berapa 22? Ambil paling hampir. Paling hampir berapa? Tipis 3 je buat. 21 tu berapa? 7. Ya, 7. 3 nak 7, 21. Okey, tolak jadi 1 kan? 1 turun jadi 10. Berapa? Ada 10. Ambil paling hampir. 9 berapa tu? 3 nak 3, 9. Betul tak? 3 nak 3, 9. Tolak jadi 1 juga. Bila jadi 1, dia akan jadi perpuluhan. Betul tak? Dia akan jadi perpuluhan. Ni. Tengok betul-betul ni. Okey. Tolak jadi perpuluhan. Jadi sebab kita nak perpuluhan juga, letak je sifar situ. Okey, 3 nak berapa? Sama yang tadi kan? 3 nak 3 kan? 3 nak 3, 10 tak ada. Ambil 9. Sama juga. Okey, sama juga. Jadi maknanya sini dia akan jadi berapa? 73.333. Dia tak sudah. Faham? Bila tak sudah macam ni, untuk
awak ambil, awak terus bundakan ke dalam bentuk markah terus. Markah nombor bulat. Biar markah ni kita tak kira perpuluhan kan. Awak terus ambil 73 ni. Kan? Kalau sini, kalau yang lepas pada perpuluhan ni dia 5, bawa jadi 74. Tapi disebabkan lepas perpuluhan tu dia 3, maka ambil 73 je. Jadi jawapan dia adalah 73. Ada dua jawapan sini sama ada jawapan 73 ataupun ambil 73.3. Faham? Itu dua jawapan. Mana-mana jawapan yang awak buat betul belaka. Okey, boleh. Betul ke salah tu? Betul dan right, salah buat pembetulan. Betul dan right, salah buat pembetulan. Oh, cikgu silap bang. Cuba awak baca balik tu soalan tu. Tersilap baca soalan. Cuba baca balik soalan tu macam mana. Baca cikgu rasa lain. Tengok baca balik soalan tu. Hitung purata markah antara Joti dan seorang, 2 orang ke 3 orang tu? 2 orang punya, salah. Jadi tak boleh pakai tadi salah buat. 2 orang sahaja, bukan 3 orang. Cikgu dah ingat 3 orang. Jadi padam balik. Sebab pelik jadi perpuluhan. Sebab patutnya awak ni tak ada perpuluhan. Kan? Joti dan Amran saja. Cikgu silap je, sorry Cuba tengok balik Joti dan Amran, mana Joti? Ni Joti. Joti dengan Amran saja. Kan? Jadi markah Joti Amran berapa ni je. 40 100 je. Kan? 40 dan 100 saja. Jadi tambah je dia 2 tu bahagiannya 2 je lah. Sebab apa Joti dengan Amran 2 orang. Jadi buat balik semula Jadi maknanya di sini 40 tambah 100 bahagi dengan 2 sebab 2 orang. Tak yang ni tak masuk. Yang ni tak masuk Jadi dia akan jadi berapa? 140. 140 bagi 2. 140 bagi 2 berapa? Tak tahu buat sini. Buat bahagi. 140 bagi 2. 2 darab berapa? 14. Ambil pada hampir. TP2. 7. Okey, betul. 7 7 darab 2, 14. Titik-titik, turun sifar. 2 darab berapa sifar? Sifar lah kan. Ini jawapan dia yang betul. Jadi jawapan dia sama dengan 70 markah. Tak letak markah macam apa, tak 70. Kan? Jadi itu jawapan dia. Yang tadi salah sebab yang tadi kalau yang tadi betul kalau dia kata hitung purata markah ke semua mereka. 3 orang tu betul. Tapi yang ni rupa-rupanya sebab cikgu tak highlightkan tadi. Rupa-rupanya dia nak Joti dengan Amran saja. Dia nak 2 orang saja. Jadi awak ambil markah 2 orang tu bahagi dengan 2 je. Faham? Okey. Betul ke tidak? Betul tanda right, salah buat pembetulan. Okey. Boleh pergi soalan seterusnya. Teruskan. Kau dah salin? Dah salin? Terus. Ini soalan terakhir. Ni melibatkan isi padu tajuk ruang. Tajuk ruang berkaitan dengan isi padu. Ingatlah, yang kena ingatlah formula isi padu tu. Dah bagi nota dah pun. Okey, baca dulu. Kita baca dulu. Darjah 13 menunjukkan sebuah kubot. Kubot ni asal dia kalau bentuk 2 dimensi, asalnya daripada bentuk apa? Siapa ingat? Siapa tahu? Bentuk apa asalnya? Segi 4 segi 4 tepat. Kubot ni asalnya. Kubot ni 3 dimensi. Segi 4 tepat tu 2 dimensi. Okey, tengok A tu. Hitung isi padu. Hitung makna kira Hitung isi padu
dalam sentimeter padu kubik itu. Hitung. Awak jangan kata hitung ni tambah. Hitung ni makna kira. Jangan kata cikgu dia suruh tambah cikgu. Tak. Kau pergi tambah 12 tambah 3 tambah 4 salah lah. Kan? Sebab nak cari isi padu ni kena darab. Bukan tambah. Okay, jadi hitung isi padu. Maknanya kata kira isi padu dalam sentimeter per sentimeter padu 3 tu maknanya padu ya. Yang atas tu. Sentimeter padu kubik itu. Jadi kena ingatkan. Formula untuk kubik. Formula untuk apa? Ruang ni. Isi padu ni macam mana? Panjang. Darab lebar. Darab tinggi. Panjang mana panjang? Panjang yang panjang sekali. Mana panjang? 12 ni. Yang paling panjang tu. Itulah panjang. P. Lebar mana lebar? Lebar ni yang ke dalam. Kan? Yang ni. Yang 3 ni lebar. L. Tinggi mana tinggi? Tinggi ni daripada atas ke bawah. Dia macam ancang macam tu. Dia tinggi. Ni tinggi lah mana 4 tu. Ni panjang nak lebar nak tinggi lah. Faham? Jadi jawapan dia. Cara nak kira macam mana? Tu pun satu markah je tu. Ya, 12 darab 3 darab 4. Darab berapa dapat? 12 darab 3 dulu berapa? Tipe 3 ni. 12 darab 3 berapa? 36. Pandai. 36 cm 36 darab 4 berapa? Nampak 24. Tak ada buat lah sini yang kira sini boleh. Atas ni boleh kira Untuk soalan 1 je. 36 dan 4. Soalan 2 tak boleh kira atas macam ni. 6 dan 4, 24. 4 dan 3, 12. 12 tambah 2. 12 tambah 2. 12 tambah 2 berapa? 100? 100 pula. Berapa belas? 14. Itu ulang 4. Okay, jadi 14. 144. Jadi 100, jawapan dia 144 cm padu. Itu jawapannya. Siap. Satu markah aja. Sebab tu soalan ni satu markah. Logik lah. Cikgu ni ada pengiraan. Kenapa satu markah? Dia tak kira pengiraan macam ni. Faham? Ni pengiraan. Sebabnya ni pengiraan yang melibatkan pengetahuan. Faham? Bukan melibatkan kefahaman. Logik lah satu markah. Faham? Bila awak tahu nak darab ni, awak bolehlah buat. Dia bukan pengiraan yang melibatkan kefahaman. Okey. Tengok soalan B seterusnya. Soalan B. Okey, soalan B pula kita pergi. Berapakah bilangan kubus yang berisi 2 cm? Yang bersisi. Bukan berisi Yang bersisi 2 cm. Bersisi 2 cm. Ingat kubus ni, kalau sisi 2 cm, semua 2 cm. Ingat kubus kan, sebab dia kata kubus ni. Kubus maknanya panjang, lebar dengan tinggi dia semua sama. Kalau dia kata 2, semua 2 lah. Panjang 2, lebar 2, tinggi pun 2 juga. Dia semua sama berapakah? Dia tanya tu berapakah bilangan dia nak kuantiti. Berapakah bilangan kubus yang berisi 2 cm, yang bersisi 2 cm diperlukan supaya jumlah isi padu kubus itu sama dengan isi padu kubik. Nampak apa ni? Kita carilah dulu isi padu apa? Isi padu kubus tu berapa? Dah dapat isi padu kubus. Awak bahagilah dengan isi padu kubik. Dapatlah bilangan kubus tu kan? Maknanya berapa jumlah isi padu kubus, berapa jumlah kubus tu, bilangan kubus tu nak sama dengan isi padu kubik. Ibaratnya kubus tu kita nak letak dalam kubik tu, berapa boleh muat? Kan? Berapa boleh muat dalam kubus tu, dalam kubik. Jadi yang pertama sekali cari dulu isi padu kubus. Sebabkan kubus, okey, sini cikgu lukis dah okey, kata ni kubus okey, kubus. Nampak kubus. Okey, kubus dia kata 2, sisi dia 2. Jadi kalau 2, maknanya semua 2 lah. Panjang dia 2 cm, lebar dia pun 2 cm, tinggi dia pun 2 cm. Nampak ke tak? Nampak? Jadi maknanya nak cari dia punya isi padu sama je. Dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Maknanya apa?
2 darab 2 darab 2. Jadi berapa tu? Jadi berapa tu? 2 darab 2 darab 2 tu. 2 darab 2, 4. 4 darab 2. 4 darab 2. Apa 4 darab 2, 6 je. 4 darab 2. 8. Jadilah 8 cm padu. Kan? Ini isi padu untuk kubus. Okey, sekarang ni dia tanya tadi, kita pergi balik pada soalan dia apa yang dia nak berapakah bilangan kubus kan yang diperlukan untuk apa? Supaya jumlah isi padu kubus ni sama dengan isi padu kubot. Maknanya ibaratnya kubus ni kita nak masukkan dalam kubot tu berapa bilangan kubus yang boleh muat dalam kotak berbentuk kubot. Faham? Okey. Jadi cara dia bahagilah. Kan? 144 tu yang ni tadi, yang ni atas ni, kita ambil balik ni 144 cm ni, 144 ni untuk kubut tadi, 144 cm padu ni, kita bahagikan dengan 8 cm padu. Kita dapatlah berapa bilangan kubut itu. Berapa bilangan kubus tu. Okey, jadi bagi macam biasa. Sama ada awak nak bahagi secara potong pun boleh, nak bahagi secara manual pun boleh. Secara apa bentuk lazim pun boleh. Cuba kita buat dulu cara potong. Kan? Cikgu dah ajar dari tu. Kalau boleh cara potong, gunalah cara potong. Sebab lebih mudah. Lepas tu ruang dia pun tak banyak dipakai. Cuba buat. Potong. 8 dengan 14 berapa? Potong 14, ambil paling hampir berapa? 8 darab berapa? Darab 2 tak boleh kan? 16. Jadi ambil 1 lah. Darab 1 lah maknanya. 1 tu maknanya apa? 8 darab 1, 8. 14 darab 8, berapa? 14 tolak 8, berapa? Sudah tak ada jawab. 14 tolak 8, berapa? 8 darab 1, 8. Kan dapat 8 tu, 14 tu, lebih tu, tolak 8. Berapa? 6. Jadi 6 tu letak bawah ni. Bawah sebelah 4 yang belah kanan ni. Jadi apa? Dia akan jadi 64. Faham? Okey. Ambil pula 64 ni. 8 darab berapa 64? Ada kan? Berapa? Sipir. Mana ada 8 darab 3 nombor 4? 8 darab 3 berapa? 8 darab 3 24 ni 64. 64. Yes, 8 darab 8. Jadi 8 lah. 8 64. Jadi 8 ni dah kosong lah. Dah tak ada lah 1. Jadi jawapan dia berapa? 18 lah. Kan? Jadi 18 bilangan kubus tu berapa? 18 bilangan. 18 kubus. Jadi kita perlukan 18 biji kubus untuk menyamai isi padu kubut itu. Maknanya 18 kubus tu, 18 bilangan kubus tu dapat kita masukkan dalam kotak yang berbentuk kubut itu. Faham? Itu. Jawapan dia 18. Boleh faham cakap ni? Potong-potong saja. Kalau tak reti potong, buatlah bagi macam biasa. Tapi benda sama je. Yang penting awak ingat sipir. Kalau awak faham sipir, awak hafal sipir dan awak faham sipir, awak boleh buat potong ni. Tak ada masalah. Okey, cuba tengok soalan seterusnya. Dia suruh lukis pula ni. Kan, baca tu. Lukis sebuah segitiga. Lukis sebuah segitiga. Ni tak ada segi 4, ni segitiga pula ni. Ni 2 dimensi Lukis sebuah segitiga yang luasnya sama dengan kawasan berlorek M. Pada grid segi 4 sama berisi 1 cm. Ini 1 cm. Mana M? Cuba tengok tadi. Cuba tengok M ni atas ni. Kita tengok atas tu balik, dia punya kubot tadi. Kalau kubot tadi cuba tengok dia lorekkan ni. Ni. Lepas tu dia letak M tu. Dia punya sisi tu apa? 3, 4. Kita keluarkan sini siap-siap Okey. Yang M tadi, sisi dia bawah 3,
atas 4. 3, 4. Faham? Yang M tadi, yang atas tu. Jadi, ingat formula luas adalah panjang darab dia, panjang darab lebar. Jadi maknanya apa? 3 darab 4. 3 darab 4 sama dengan 3 darab 4 sama dengan 16. 3 darab 4 sama dengan apa? Mana ada 16? Tengok balik CP. 12. Jadi 12 cm. Kan? 3 darab 4 sama dengan 12 cm. Ini luas dia. Faham? Sekarang ni, dia suruh awak cari luas sebuah segitiga yang luasnya sama dengan kawasan blok M. Faham ke tidak? Luas segitiga sama kawasan blok M. Kawasan blok M berapa? Luas dia 12 cm. Awak tak boleh ambil sama macam ni. Oh ni 3 dengan 4 je aku. Ambil salah, tak boleh. Sebab kita kena ingat formula untuk segitiga dia berbeza dengan formula untuk segi empat. Segi empat dia panjang lebar je, tapi kalau untuk segitiga dia 1/2. Dia ada apa? 1/2 darab panjang darab lebar. Faham? Ataupun panjang darab lebar bahagi dengan 2. Itu formula dia. Jadi maknanya gunakan formula ini, awak darab gunakan formula ini, pastikan dia dapat 12 cm persegi juga. Kalau dapat, betul lah tu. Macam mana nak buat? Yang pertamanya kita boleh buat try and error. Faham? Try and error. Sebabkan 3 ni 3 darab 4. Kan? Dan kita tahu untuk segitiga ni sebenarnya dia adalah separuh daripada segi 4. Faham? Dia separuh pada segi 4. Dia dah ajar itu kan. Formula segitiga sebab apa dia 1/2? Kenapa dia kena bahagi 2? Sebabnya segi 4 ni adalah dia separuh daripada segi 3. Dia separuh daripada segi 4. Contohnya segi 4. Segitiga tu macam mana? Segitiga ni dia separuh, dia potong separuh. Faham? Ni segitiga. Kan? Jadi sebab tu dia bahagi 2. Jadi macam mana nak dapat nombor ini, nak dapat dia punya nombor ni, kan? Sebab kita nak lukis ni, tak lukis tak tahu, maknanya kita tak dapat nombor ni, macam mana kita nak lukis kan? Satu kotak ni sama dengan 1 cm. Jadi maknanya, awak darab 2 ni, nampak tak 3 sini? 3 ni awak darab 2 je lah. Darab je 2. Kan? Darab 2 je. Sebabnya, lepas pada tu kena bahagi 2 balik. Sebab tu kena darab 2 dulu. Jadi kalau 3 darab 2 jadi berapa? Berapa 3 darab 2? 6. Jadi maknanya, kita dapat dah sini. Maknanya 1/2 ataupun, senang lah. 1/2 awak ni sikit kan. Kita ambil ni. 3 darab 2 tu jadi 6 kan. Jadi, dia akan jadi 6 darab 4 bahagi 2. 6 darab 4 berapa? 20? 24. 24 bagi 2 jadi berapa? 12 cm persegi. Sama tak dapat 12 ni? Sama tak? Sama, ya. Sama. Bila sama, betul lah ni. Yang ni betul lah. 6 darab 4 ni betul lah. Faham? Jadi, segitiga yang kita akan lukis nanti adalah bentuk dia macam ni. Tak kira lah bentuk lurus ke bawah ke kan. Dia punya sisi ke bawah ke kiri kanan ke. Penting macam ni. Kan, macam ni. Kita akan lukis macam ni. Dia punya panjang tu yang penting kita ambil 6. Bawah ke atas ke 6 tak kira. 6, sini 4. Baik. Ini 6, sini 4. Jadi, dia kurang macam tu lah. Jadi, kita ambil. Kita buat terus. Kita buat terus. Ingat, dia kata sini 1 unit sama dengan 1 cm. Satu kotak ini sama dengan 1 cm. Jadi, sebabkan kita nak 4, buatlah 4. Ambil pembaris awak. Buat 4, 1, 2, 3, 4. 4. Yang ni 6. Sama juga. Satu unit tu sama dengan 1 cm. Jadi 6. 6 kotak lah maknanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham? Lepas tu, yang ni, yang kosong tengah ni buat apa? Tarik. Ambil pembaris, tarik. Sampai ujung. Jadi, dapat berapa? Sini 4.
Dapatlah sini 4 cm. Panjang dia 6 cm. Jadi luas sama dengan 12 cm sentimeter persegi. Faham? Bila guna formula. Itu dia jawapan dia. Betul ke tidak? Betul tanda right, salah buat betulan. Berapa? 10 jumlah. Betul ke tidak? Salah buat betulan Saling semua tu. Okey. Okey, jadi selesai soalan tamat. Kertas peperiksaan tamat. Okey. Sampai soalan 15 kan. C, Jadi habis untuk kertas ramalan 1. Kan? Nanti cikgu akan cikgu ada tu video tu, nanti cikgu letak dalam grup siapa yang tak dapat masuk tu. Lepas tu yang ni kemungkinan cikgu screenshot kot. Yang kita dah buat ni, cikgu dah tulis-tulis sini ni. Mungkin ada yang tak sempat, cikgu screenshot. Cikgu masukkan dalam awak punya grup lah. Okey. Gimana? Cek buku. Cek buku? Oh. Seorang ke? Seorang mana? Oh. Banyak lagi tema ni. Cik kena sampai petek pula. Tu orang petek diri. Ada orang petek baru kat TV. Oh, petek diri. Dia anak ni start ni tak betul tu. Ni sebenarnya dia kira. So, bila tu duduk ada bilik petek. Alah-alah dah masuk dalam tu. Aku cek matang. Hak ni duduk labur buku dah. Tak ada. 3, 4, 5 orang je lagi ni. Yang lain kat mana yang lain? Tidur lagi. Orang bagi Yasin sikit kat dia. Aduh. Ani ada ni. Ni ada semua ni. Ani, tolong cikgu cak buku ni. Ni video tak buka, nampak sangat tak mandi. Mesti takkan tudung ni. Takkan tudung. Tarik mata. Tarik mata bersepak lagi kat bawah mata tu. Ni buku banyak ni. Siapa nak cop ni? Buku tu. Okey, dah. Dah siap ke yang semalam cikgu suruh tu? Semalam kan? Kerja semalam. Kertas 2, ramalan 2 kertas 2. Dah siap ke soalan 1 sampai 6? Dah. Okey, kita bincang Kalau sempat-sempatlah. Okey. Okey, tengok soalan kita teruskan dengan kertas 2. Ramalan 2 ni ramalan 2. Kertas ramalan 2. Ramalan 2 kertas 2. Kita fokus kertas 2 dulu Habis kertas 2 baru cikgu bagi awak kertas 1. Kertas 1 tak ada masalah. Awak buat, awak boleh cek jawapan kat belakang. Awak maknanya kalau kertas 2 tak boleh. Kertas 2 ni awak tak faham. Cikgu kena tunjuk juga pengiraan. Kan? Okey, tengok kertas 2 ramalan 2 pula. Okey, dah ready? Ready ke belum? Dah buka dah? Anis dah buat. Anis dah buat ke belum? Buku tak ada tu. Yang tak ada buku buat dalam buku tulisan. Okey. Kita pergi soalan 1 kertas 2, ramalan 2, kertas 2. Soalan dia tu, baca tu. Padankan nombor perpuluhan yang betul. Sangat senang je kan. Padankan nombor perpuluhan yang betul. Dia bagi awak nombor perpuluhan 5.2 tu. Kan? Dibagi 5.2. Tetapi gambar rajah tu dia bagi dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk pecahan pula. Kan? Gambar rajah dalam bentuk pecahan. Tapi bagi perpuluhan. Pening tu. Kan? Tak nak pening. Tengok dulu ni berapa ni. Kan? Kan 5.2 tu kan juga adalah sebagai nombor pecahan. Kan? Kan boleh jadi nombor pecahan tu. Kan? Cuba kita tengok dulu gambar rajah tu. Kita ambil gambar rajah ini, kita jadikan dia pecahan dulu. Kan? Okey, yang ni. Yang pertama ni, berapa pecahan ni?
1, 2, 3, 4, 5. Semua ada 5 bahagian, 2 bahagian floret. Jadi berapa? 2/5. Kan? 2/5. Yang ni pula ni berapa ni pula? Ada berapa ni pecahan? Pecahan tu ada 2, 1, 2, 1, 2. Jadi dia apa? Dia adalah per 2. Jawab kira semua. Yang melorek berapa semua? Bawah dekat yang ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mana ni pun 10/2. Dari Ha? masuk ke masuk. Maknanya dia adalah pecahan tak wajar. Dia 10/2. Faham ke tidak? Per 2 kenapa? Per 2 cikgu sebab apa? Setiap bahagian tu 2. Baik. Dia berpisah tu. Dia maknanya dia per 2, dia bagi pada 2. Tapi ada 10 bahagian sebenarnya. Dia adalah pecahan tak wajar. Kena faham yang tu. Okey, tengok yang bawah tu pula. Yang bawah tu pula, cuba tengok setiap bahagian tu ada berapa. Dia bahagi pada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, maknanya per 5. Faham? Ada 5, maknanya asal-asal tu dibahagi pada 5 bahagian. Jadi per 5 tu. Jadi barulah kira berapa bahagian melorek, berapa bahagian melorek. Okey, 5. Ada 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan? 21, 22, 23, 24, 25, 26. 20 apa tu? 26. 26/5. Faham? Ataupun kita boleh tukar dia dalam bentuk nombor bercampur. Betul tak? Nombor bercampur berapa sini? Kan yang dah floret semua tu kira 1 lah. Kan? Yang floret semua ni kira 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? 5. Nombor bulat dia 5. 5 berapa? 5. Okey, yang last kali ni dia tak habis. Bila tak habis dia ada berapa yang floret? 1 je. Jadi 5 1/5. Kan? 5 1/5. Itu nombor bulat. Cuba kita tengok. Okay, kita banding dengan 5/2. 5/2 ni kalau kita tukar dia kepada nombor bercampur, dia akan jadi apa? 5. 5 yang depan tu, kumpulan tu 5 tu, dia adalah 5. 5 nombor bulat. 5 2 tu apa? 2 kan? Cuba tengok tempat perpuluhan dia berapa 2 tu. Apakah nilai tempat dia? Perpuluhan 2 tu. 2/10. 2 per berapa? Nilai tempat dia tu per 10 kan? Jadi 2/10. Kan? 5 2/10. Cuba tengok 2/10 tu boleh tak kecilkan? Boleh kecilkan tak 2/10? Boleh. Sifir berapa? Sifir 2 kan? Bagi 2. 2 bagi 2 jadi berapa? Bawah pun bagi 2. Jadi berapa? 2 bagi 2 jadi? 2 bagi 2 jadi 1. Jadi 5 ni kekalkan. 2 bagi 2 jadi 1. 10 bagi 2? 5. Okey, jadi mana jawapan dia? Yang 5 1/5 mana jawapan dia? Bawah tu kan? Bawah ini kan ambil lah garis. Pergilah bawah. Itu je jawapan. Kan? Tapi itulah kena tunjuk pengiraan jadinya. Padahal tengok dah tahu jawapan tapi tak apalah. Supaya awak faham. Jadi kena faham macam tu pecahan wajar tak wajar. Sama juga kalau 5 1/5 ni kalau awak darab tukar pada pecahan tak wajar dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 26/5. Kan? 5 + 5 25 tambah 1 26 26/5. Kan? Selesai. Okey, jadi itu jawapan dia. Okey, pergi soalan B pula. Tukarkan 2/5. Tukarkan 2/5 kepada nombor perpuluhan. Tukar 2/5. Macam mana nak tukar 2/5 kepada nombor perpuluhan? Macam mana nak tukar? Gerak titik. Betul lah gerak titik. Kan? Dia ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama,
awak jadikan pecahan ini pecahan per 10. Yang pertama, bila awak jadikan pecahan per 10, barulah awak gerakkan titik. Yang kedua, awak bahagi terus. Ada dua cara. Okey, kita guna cara pertama dulu. 2/5 kita jadikan dia per 10. Faham? 2/5 nak jadi 5 tu, nak jadi 10, nak darab berapa? 5 nak jadi 10 darab berapa? Jawab. 5 tu nak jadi 10, yang bawah tu, penyembuk tu, 5 tu nak jadi 10, darab berapa? Darab 2 lah. Jadi 5 darab 2, atas pun wajib darab 2 juga. 2 darab 2. Jadi berapa? 2 darab 2 berapa? 4. 5 darab 2, 10 lah. Kan? Jadi dapat tak pecahan per 10? Dapat lah tu. Ingat, pecahan per 10 ni lah, awak boleh gerakkan titik dia ni. Yang apa Ani cakap tadi, gerakkan titik cikgu, bahagi gerakkan titik. Ni gerakkan titik berapa sekali. Per ni maknanya bahagi. Jadi 4 tu gerak titik sekali ke kiri, bahagi ke kiri. Ingat badan. Bahagi ke kiri. Okey, jadi jawapan dia sama dengan 0.4. Itu jawapan dia 0.4. Bila dia gerak titik kan, jadilah 0.4. Tu cara yang pertama. Cikgu suka cara pertama lagi lah. Okey. Ini cara nombor 1. Nombor 1 ni dia senang. Faham? Okay, cara yang kedua, cara old style lah panggil. Old style, cara old style ni awak bahagi. Awak bahagi bentuk lazim dulu. Jadi 2/5 maknanya 2 bahagi 5. Bila 2 bahagi 5 maknanya 2 kat dalam. Bukan 2 kat luar, 2 kat dalam. 2 bahagi 5. Baru dia jadi perpuluhan. Okey, ini cara yang kedua. Okey. 5 dengan 2 tak boleh. Jadi dia akan jadi sifar. 5 darab sifar jadi sifar. Jadi akan jadi perpuluhan sini. Bila tolak jadi berapa? 2. Lepas 2 turun sifar tak ada. Jadi, bila sifar tak ada nombor, lepas tu jadi perpuluhan. Jadi letak sifar kat bawah tu, kat sebelah 2. Jadi 20. Sebab perpuluhan dia, kita tak boleh ada baki. Kita mesti darabkan dia, bahagikan dia sampai dia tak ada baki. Jadi 5 darab apa 20? 5 darab berapa 20? 4. Jadi 4. Jadi 20. Jadi jawapan sama. Sama dengan, jawapan dia sama dengan 0.4. Sama tak jawapan? Sama. Jawapan sama. Cara yang berbeza. Jadi awak boleh gunalah cara mana yang awak suka. Kalau tanya cikgu lebih suka cara 1 lah. Sebab cara 1 tu, maknanya awak faham berkaitan di antara pecahan dengan perpuluhan, dengan nombor per 10, pecahan per 10. Faham? Jadi kalau awak selesa guna 1, guna 1. Kalau awak selesa guna 2, guna 2. Tak ada masalah. Yang penting jawapan kena sama. Ataupun awak boleh kira salah satu, gunakan cara salah satu, cara yang kedua, ataupun cara yang satu lagi lah, awak boleh buat untuk semak semula. Kalau jawapan awak dapat sama, maka awak buat tu betul lah. Okey, faham betul tanda right, salah buat pembetulan. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya sama dengan soalan yang ramalan 1 tu, tapi soalan yang berapa? Yang pertama tu kan. Cuba tengok. Soalan ni famous lah ni. Soalan macam ni famous lah ni. Dia antara dia duduk nombor 1 atau nombor 2. Soalan macam ni. Yang kat nombor. Okey, cuba tengok. Okey, Raja 1 menunjukkan 5 keping kat nombor. Ada 5 keping kat nombor. Bina nombor 5 digit. Sama dengan yang soalan yang ramalan 1. Bina nombor 5 digit. 5 digit apa? 5 digit terkecil. Ingat, bila sebut terkecil, sifar tu terkecil. Tapi dia tak boleh duduk kat depan. Itu syarat. Syarat nombor terkecil, nak bina nombor terkecil, mestilah jangan sifar. Jangan sifar duduk depan. Sifar boleh duduk kat mana? Sifar duduk di nombor yang kedua. Itu syarat dia. Okey, sifar duduk nombor kedua. Awak letak sifar duduk nombor depan, maka salahlah jawapan. Okey, bina nombor 5 digit terkecil dengan menggunakan semua kat nombor itu. Okey. Jadi caranya adalah kita banding beza dulu nombor. Faham? Banding beza dulu nombor. Jangan gopoh sangat. Okey, jangan terus tulis. Tengok dulu. Kita tengok kad tu, okey, kita nampak tak ada 8, ada 9, ada sifar, ada 4, ada 2. Jadi nampak tak ada sifar tu? Nampak tak sifar? Ada sifar. Jadi terus letak, okey, ini nombor yang kedua. Letak nombor 2 kat atas kad tu, letak 2.
Sebab apa ni nombor kan yang kedua. Faham? Letak dulu nombor 2 situ. Kan kad itu duduk di pada kedudukan yang kedua. Jangan letak nombor 1. Nombor 1 salah. Okey, lepas tu bawa pergi. Okey, baru cari nombor 1. Kan nombor 1 antara 8, 9, 4, 2 lah mana yang paling kecil. 8, 9, 4, 2 mana paling kecil? 2 lah. Jadi letak 2 tu nombor 1 nanti. Kad yang nombor 2 tu nombor 1. Lepas tu cari yang mana yang seterusnya. 2 dah ada, nombor 2 dah ada sifar. Yang nombor 3, kad nombor 3 yang mana? 8, 9, 4. Okey, 4, 3. Seterusnya nombor 4, okey 8. Yang ke-5 terakhir lah 9. Jadi susun balik. Awak susun balik. Okey, ambil nombor tu balik, susun. Kad yang pertama apa? Okey, nombor 2. Kad yang kedua nombor sifar. Kad yang ketiga nombor 4. Kad yang keempat nombor 8. Yang terakhir nombor 9. Itulah jawapannya. 20,489. Itu jawapan dia. Kan? Itu nombor yang terkecil kita boleh hasilkan menggunakan kelima-lima kad nombor tersebut. Faham ke tidak? Faham. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Cerakin. Cerakin nombor pada jawapan 2A. 2A mana? 2A ni lah. Ni. Jawapan awak ni. Jawapan awak tu yang 20,489 tu dia suruh awak cerakinkan mengikut nilai tempat. Baca betul-betul ikut nilai tempat. Bila ikut nilai tempat ni awak kena eja, letak nombor dan eja. 10, 100 ke 1000, 10,000 kena eja. Faham? Bukannya awak letak nombor. Okey? Dan jangan lupa simbol apa yang kena letak? Simbol tambah. Faham? Jangan simbol tolak, simbol koma tak ada, titik tak nak, simbol tambah saja. Okey, jadi tengoklah 20,489. Jadi ambil balik kan 20,000. Jadi 2 letak nombor 2. 2 tu nilai tempat dia apa? 10,000. Jadi ajalah 10,000. Kan? 10,000. PUPU LUS lu 1000. RRI PUPU 1000. Faham? Okey, lepas tu simbol apa? Simbol tambah. Kan? Yang kedua pula nombor sifar. Sifar perlu letak tak? Sifar perlu tak? Dia tempat 1000 tu. Tapi perlu tak letak? Sebab dia sifar. Untuk cerakinkan. Tak ke perlu? Tak. Okey. Ada 2 boleh awak buat. Awak nak letak pun boleh. Tak nak letak pun boleh. Faham? Ada 2. Nak letak pun boleh. Nak letak sifar. Letak sifar lepas tu letak 1000. Boleh. Tak ada masalah. Awak tak nak letak pun boleh juga. Dua-dua betul. Jadi tapi cikgu lebih suka kalau tak letak. Sebab dia sifar. Buat apa nak letak kan? Jadi tak payah letak. Jadi yang sifar 1000 tu tak ada. Terus ambil 4. 4 tu tempat apa? 4 tu tempat apa? 100. 4 tu apa? 100 lah. Jadi 400. RATUS tu 100. Letak simbol tambah. Nombor seterusnya apa? 8 kan? 8 apa tu? 80. Jadi letak 10. PUPU LUS 20. Last sekali, letak simbol tambah jangan lupa. Last sekali nombor apa? 9. 9 tu apa? 9 sah. Kena eja sah Kena eja. SA sah. Selesai. Itulah jawapannya. Tak payah letak simbol sama dengan jangan pandai-pandai. Ada yang rajin dia letak simbol sama dengan. Bila awak letak simbol sama dengan ni, automatik semua salah. Faham? Automatik semua salah. Ni kalau letak nombor, kalau letak sama dengan, itu dah bukan cerakinan. Dia panggil apa tu? Itu dah jadi apa? Itu jadi tambahlah makna operasi. Faham? Itu jadi ayat matematik. Kita bukan nak ayat matematik. Dia nak cerakinan. Jadi jangan letak sama dengan. Itu je. Faham? Simbol mesti simbol tambah. Faham? Itu makna cerakinan. Okey, selesai di situ. Okey. Kita pergi dalam soalan nombor 3. Sama je yang tu. Yang itu. Yang ramalan 1. Tapi yang ni beza dia ada perpuluhan. Susah sikit lah. Kan?
Okey, susah sikit lah ada perpuluhan kan. Okey. Tengok soalan ni kita buat lah lah. Lah yang nombor 3 lah. Soalan nombor 3 last. Soalan nombor 4 maksudnya kita sambung esok lah Okey, tengok soalan nombor 3. Baca. Rajah 2 menunjukkan 3 nilai nombor pada kad yang berlainan bentuk. Okey, ada bentuk segi 4, ada bentuk bulat dan ada bentuk segi 4 tepat. Okey, segi 4 sama, segi 4 tepat. Ni apa perpuluhan ni. Selesaikan operasi bergabung melibatkan kad-kad itu. Kan? Jadi dia letak bulat dulu. Letak bulatan dulu. Maknanya kad bulatan ni adalah 25.04. Tambah dengan segi 4 dulu. Segi 4 tepat. Sini 0.2. Darab dengan 30. Kan? Jadi darab lah. Darab dulu lah kan? Betul tak? Jadi awak kena darab dulu. Sebab apa ni dalam kurungan? Ingat apa bookmark ataupun kubada tatu kan? Dia ada dua lah. Kubada tatu ataupun bookmark. Mana-mana boleh guna lah. Okay. Jadi 0.2 tu darab dengan 30 dulu. Faham? 0.2 darab dengan 30. Darab. Berapa dapat? 60 sifar. 60 sifar maknanya berapa? Nak sebut juga sifar. Kan? Sebab 3 darab 2. Senang je kalau kita tengok. 3 darab 2, 6 kan? 3 darab 2, 6. Jadi 60 kan? Betul tak? 1 titik puluhan jadi 60 sifar lah. 60 sifar tu 6 lah maknanya. Betul tak? Jadi sebut 6 je. Okay? Jadi 6. Jadi darab 2 ni jadi 6. Kan? Okay. Barulah tambah 25 tambah 25 sifar 4 tambah 6. Nak tak mana tu? 25 buat sini perpuluhan sifar 4 tambah dengan 6. 6 nak letak mana 6? Ni titik perpuluhan. 6 tadi kan awak cakap dah 6 perpuluhan sifar kan? 6 perpuluhan sifar maknanya 6 perpuluhan sifar. Tak letak sifar pun tak apa. Tapi nak memudahkan tak je sifar-sifar. Tambah. Berapa? Ni 4. Ini sifar. Perpuluhan. 5 tambah 6. 11. 1 tambah 2. 3. Jawapan dia. Itulah jawapan dia. 31 perpuluhan sifar 4. Settle masalah Settle masalah 31 perpuluhan sifar 4. Dapat berapa markah? 2 markah. Sebab apa? Ada pengiraan. Soalan B ada 1 markah. Tengok. Mungkin pengiraan dia tak banyak. Okay. Cuba baca yang B tu. Tapi soalan ni panjang juga Halim ada 45. Halim ada 45 keping stamp. Manakala Sumita ada 60 keping. Patutlah senang. Dina Abang. Nyatakan nisbah. Nisbah siapa dulu dia sebut? Sumita dulu baru dia sebut Halim kan, betul tak? Jadi kita kena tulis yang Sumita dulu. Sumita berapa tadi? 60 keping, betul tak? Tulis Sumita dulu 60. 60, lepas tu buat sini tanda ni. Titik bertindih tu maknanya adalah nisbah. Okey, barulah kita tulis Halim. Halim berapa tadi? Halim 45 ni. Jadi tulis sini 45. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia, settle. Tak payah nak kecil-kecilkan. Cikgu nak kecilkan tak? Ni besar sangat dah, tak payah. Tak perlu. Kan? Cikgu dah cakap itu kan. Nisbah tak perlu kecilkan kalau dia tak minta. Kecuali dia minta nisbah yang terkecil. Barulah waktu nak kecilkan. Kalau dia tak minta, tak payah mana-mana. Kan? Kecuali soalan yang dia tak minta tapi awak kena kecilkan satu je. Soalan pecahan. Pecahan tu awak kira-kira. Kan? Dia tak minta pun kecilkan. Permudahkan. Tapi awak kena permudahkan. Untuk soalan nisbah dan kadaran tak perlu. Macam tu saja. Sebab tu lah soalan ni 2 markah. 1 markah je. Dia nak tengok cara awak tulis tu betul ke tidak. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham. Itu nisbah. Nisbah ni senang saja. Jadi sampai situ saja. Kita sambung lagi esok waktu yang sama waktu yang sama kecuali ada pertukaran waktu, cikgu akan maklumkan dalam grup lah. Okey. Jadi esok cikgu dah suruh awak buat sampai 6 kan? Ramalan 2 ni kan?
Jadi awak sambung buat sampai soalan 6 patutnya dah siap lah kan. Awak buat sampai soalan nombor 678 sampai nombor 9. Sampai nombor 9 boleh? Sambung 6 dah siap kan? Jadi 7, 8, 9 ada, buat lagi 3 soalan 7, 8, 9. Okey, boleh? Boleh. Okay, jadi kita sambung esok. InsyaAllah waktu yang sama lah pukul 9. Kecuali ada cikgu ada kerja, cikgu cakaplah tunda pukul apa dekat dalam grup. Jadi esok buat kerja sampai 9. Tolong beritahu dalam grup siapa boleh beritahu? Alif bagi tahu dalam grup. Kertas ramalan 2. Ambil gambar. Ambil gambar nombor 7, sambung buat nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Siapkan esok kita akan bincang. Okay, sampai situ saja. Jadi kita jumpa lagi esok. Video cikgu akan letaklah kalau sempat siap hari ni, video cikgu letak dalam grup siapa yang awak boleh rujuk balik awak boleh rujuk balik video kalau tak faham. Okay, sampai situ saja buat kerja yang cikgu suruh. Esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum.